Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di kelas sains pada minggu ini. Masih lagi membincangkan tentang kemahiran proses sains. Untuk hari ini, kita akan membincangkan cara membuat inference dan meramal. Okey, kita terus ambil dua tajuk ini, membuat inference dan juga kemahiran meramal. Okey, kita mulakan dengan membuat inference. Sebelum itu, cuba kita fahami apa yang dimaksudkan dengan inference. Okay, inference ialah menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Okay, jadi menerangkan sesuatu pemerhatian, kita ada kesimpulan awal tetapi yang munasabah. Okay. Okey, ini cara membuat inference. Perlu ada pemerhatian, kita buat pemerhatian ke atas sesuatu objek atau keadaan dan adanya penerangan yang munasabah terhadap pemerhatian tersebut. Jadi terhasillah kesimpulan awal atau kita panggil dia inference. Okey, kita cuba dengan contoh yang pertama. Okey, keadaan ini. Okey, dia cakap, Langgi, mengapa pokok ini kelihatan hijau dan segar? Okey, jadi pemerhatian yang ada kat sini, pemerhatian yang dibuat ialah pokok kelihatan hijau dan segar. Okey, jadi pemerhatian yang diperoleh ialah pokok kelihatan hijau dan segar. Okey, jadi apa inference dia? Apa alasan yang munasabahnya? Okey, mungkin kita kata, ya, pokok itu disiram setiap hari. Okey, atau mungkin kita kata pokok itu mendapat baja yang cukup. Atau boleh jadi juga kita boleh kata ia mendapat cahaya matahari yang cukup. Jadi, sebab-sebab munasabah ini yang menyokong kepada terjadinya pemerhatian seperti itu. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, ini pun masih lagi berkaitan dengan tumbuhan. Okey. Apa pemerhatian yang boleh dibuat ke atas tumbuhan ini? Cuba kamu lihat. Okey, jadi pemerhatiannya ialah pokok kelihatan kuning dan layu. Pokok kelihatan kuning dan layu. Okey, jadi apa inference yang mungkin? Mungkin kita boleh kata pokok tidak disiram. Okey, disebabkan pokok tidak disiram menyebabkan pokok itu kelihatan kuning dan layu. Mungkin juga tidak mendapat baja yang cukup atau tidak mendapat cahaya matahari yang cukup. Okey, ketiga-tiga alasan ini adalah munasabah. Okey, contoh ketiga. Apa pemerhatian yang boleh kita buat? Dilihat pada mangkuk tu, okay, kita nampak ada seekor ikan yang mati. Okay, jadi pemerhatiannya ikan mati. Apa inference yang munasabah? Apa penerangan yang munasabah yang menyebabkan terjadinya ikan mati? Okay, inference yang mungkin ialah tidak diberi makan. Ikan itu tidak diberi makan lalu dia mati. Atau air kotor. Okey, kita tahu apabila air kotor, ikan kekurangan oksigen, jadi boleh juga menyebabkan ikan mati. Ini mungkin juga sesuai diracun. Ada orang yang meletakkan racun dalam bekas air tersebut. Ini adalah beberapa penerangan yang munasabah kepada terjadinya keadaan ikan yang mati itu. Okey. Inference yang dibuat, penerangan yang dikatakan munasabah itu adalah mungkin juga betul
dan mungkin juga salah. Okay, seperti contoh tadi kita ambil yang terakhir, yang ikan tu. Inference yang ketiga, dia racun. Mungkin betul, mungkin salah yang menyebabkan ikan tu mati. Okay, daripada ketiga-tiga alasan yang kita buat tu, mungkin salah satunya betul, dua lagi salah. Okay, itu yang dimaksudkan mungkin betul dan mungkin juga salah. Okey, kita masuk topik yang kedua, iaitu meramal. Kemahiran proses sains meramal. Kita lihat dulu apa definisi meramal. Meramal ialah suatu kemahiran membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Jadi kat sini kita menjangkakan sesuatu yang belum berlaku. Itulah yang dimaksudkan dengan meramal. Meramal dibuat berdasarkan beberapa justifikasi. Kita tak boleh buat ramalan secara hentam keromo. Jadi meramal boleh dibuat berdasarkan pemerhatian. Dah ada pemerhatian kita, baru kita boleh buat ramalan. Pengalaman lalu, kita meramalkan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lalu. Mungkin kejadian yang sama. Yang ketiga, berdasarkan data. Kita teliti data, jadi kita boleh tengok trend dia, apa yang akan berlaku seterusnya. Dan yang terakhir ialah pola. Pola ni juga ada biasanya ada kaitan dengan data lah. Kita tengok apa pola dia. Cuba kita buat ramalan pada contoh gambar yang pertama. Kat sini ada pertandingan sukan neka di antara dua pasukan. Pasukan lelaki dan pasukan perempuan. Jadi dekat sini mungkin kita boleh buat ramalan siapakah apa atau apakah yang akan berlaku. Terdapat beberapa ramalan. Mungkin ada mengatakan pasukan perempuan akan jatuh. Kenapa dia berkata demikian? Mungkin berdasarkan pemerhatian dia, budak perempuan di bahagian belakang tidak menumpukan perhatian. Itu ramalan dia. Atau mungkin dia boleh kata dia meramalkan pasukan lelaki yang akan jatuh. Apa sebab dia berkata demikian? Mungkin dia lihat budak lelaki di belakang itu kelihatan tidak menggerakkan kaki. Nampak dia punya kasut gergasi dia tu terompah gergasi tu kat bahagian belakang tu macam tak renggang. Jadi ramalan-ramalan itu dibuat berdasarkan pemerhatian. Ini satu contoh ramalan yang dibuat berdasarkan pemerhatian. Kita tengok contoh yang kedua. Melihat situasi sebegini, apa ramalan yang boleh kita buat? Cikgu pasti ramai yang akan mengatakan berlakunya ribut peti. Kenapa boleh kita buat ramalan sedemikian? Kerana peristiwa-peristiwa lalu apabila terlihat kilat dan angin yang kuat, seterusnya akan menyebabkan kejadian ribut peti. Jadi ramalan ini kita katakan dibuat berdasarkan pengalaman lalu. Pengalaman yang lepas, setiap kali dia lihat ada petir dan angin bertiup kencang, lepas tu ribut. Beberapa pengalaman dia dah lalui seperti itu. Jadi dia boleh buat ramalan. Belum lagi hujan, belum lagi ribut, dia dah cakap, sekejap lagi mesti ribut petir, hujan lebat. Sebab dia buat ramalan berdasarkan pengalaman lalu.
Okey, contoh ketiga. Okay. Dilihat daripada jadual ini, pada ketinggian pokok pada hari kelima tu dikosongkan. Jadi, kita boleh buat ramalan kita. Boleh buat ramalan agak berapa ketinggian pokok pada hari ke-25. Boleh kamu ramalkan? Okey, mungkin ada yang berkata 10 cm. Okey, berdasarkan apa? Berdasarkan data-data yang ada. Okey, sebab tengok ketinggian pokok bertambah sebanyak 2 cm setiap 5 hari kan. Jadi 2, 4, 6, 8. Jadi kebarangkalian dia akan menjadi 10 cm. Jadi ini kita katakan ramalan berdasarkan data dan pola. Okey, pola nampak dia punya kenaikan sebanyak 2. Tu kita katakan pola. Okey, kita lihat contoh seterusnya. Okey. Jadi, untuk contoh ini, bolehkah kita membuat ramalan tentang warna bunga yang seterusnya? Okey, ramalan tentang warna bunga seterusnya. Okey, mungkin ada yang dapat menjawab dengan mengatakan warna seterusnya ialah warna putih. Okey, kenapa dikatakan sedemikian? Okey, cuba kamu lihat dia punya pola. Bermula dengan warna putih, merah, kuning. Kemudian ulang semula putih, merah, kuning. Jadi seharusnya selepas kuning adalah warna putih. Okey. Jadi ramalan yang kita buat ini adalah berdasarkan pola urutan warna bunga tersebut. Okey. Jadi ramalan adalah suatu proses membuat jangkaan kepada peristiwa yang belum berlaku kan. Okey. Jadi ramalan boleh jadi benar dan boleh jadi tidak benar. Boleh jadi salah. Okey. Kerana ia melibatkan sesuatu perkara yang belum berlaku. Cuma kita boleh membuat ramalan yang agak tepat berdasarkan 4 kriteria yang cikgu sebutkan sebelum tadi. Okay. Jadi, setakat itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Jumpa lagi di kelas yang akan datang. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.